Assalamualaikum semua. Okey, selamat berpuasa. Hari ini hari Sabtu, tapi saya berada di tengah-tengah saf paddock Lita Sepang untuk memandu uji model yang sangat istimewa daripada Porsche, iaitu Porsche Taycan. Okey, ini adalah model elektrik pertama yang dihasilkan oleh Porsche, dan macam korang tahu, dia punya penerimaan di seluruh dunia, terutama dekat Eropah dan China, sangat-sangat memberansangkan. Okey, sampai dia punya laku tu, Volkswagen Group terpaksa pinjam pekerja daripada Audi untuk tolong pasang kereta Taycan yang berada dekat belakang saya ni. Okey, untuk model pasaran tempatan, pasaran Malaysia, ia dibawa masuk secara rasmi oleh Sine Darby Auto Performance ataupun SDAP. Okey, dia Taycan ni dah dilancarkan tahun lepas sebenarnya, pada September, dan pada masa tu dia punya variant ditawarkan ada 3 variant, iaitu 4S, Turbo dan Turbo S. Harga dia pula bermula daripada RM725,000 untuk 4S. Harga untuk Turbo ialah RM999,000, dan model ini, model yang paling mahal ini adalah RM1.19 juta. Ya, inilah model ataupun kereta yang boleh anda miliki jika anda ada terlebih duit, lepas jual tanah ke, dapat jackpot ke mana-mana. Inilah kereta yang perlu anda pertimbangkan. Okey, sebenarnya kalau harga itu terlalu tinggi, harga yang saya sebutkan terlalu tinggi, SDAP ada melancarkan satu lagi model, iaitu model RWD, iaitu model yang entry level pada awal tahun ni. Harga dia bermula RM525. Okey, kita lupakan dulu 3 varian yang ada, sebab yang belakang saya ni adalah model terkini ataupun paling tinggi, iaitu model Turbo S. Jom kita tengok apakah keistimewaan yang ada pada kereta yang berharga lebih 1 juta ini. Jom. Porsche Taycan ni sebenarnya menggunakan teknologi Porsche e-Performance. Sebab itulah dia menjadi antara model Porsche yang paling berkuasa dihasilkan oleh Porsche setakat ini. Okey, kalau kita nak tengok dia punya numbers dekat atas kertas tu, kadang-kadang merepeknya dia punya power kan, ataupun dia punya performance, tapi itulah yang mampu ditawarkan oleh sebuah kereta EV. Dan ini adalah EV ataupun electric vehicle yang pertama keluaran Porsche, dan nampaknya dia punya pertaruhan untuk Porsche join juga pasaran kereta elektrik tu nampaknya membuahkan hasil, sebab macam saya beritahu tadi, dia punya sambutan sangat-sangat menggalakkan. Ini banyak disumbangkan oleh jenama Porsche sebagai sebuah jenama yang boleh dipercayai dari segi performance, dan dia ada entusias dari seluruh dunia. Jadi bila Porsche terperkenalkan model-model baru, tak perlu banyak cerita, dia punya entusias ataupun orang yang mungkin dah ada dulu tak banyak duit, sekarang dah ada banyak duit, jadi boleh ataupun memasang angan-angan atau sudah boleh membeli kereta ini. Model yang berada di hadapan anda ni adalah Turbo S, model ataupun varian yang paling tinggi. Okey, kalau kita tengok dari segi luaran, kita tengok dulu bahagian hadapan dia. Secara keseluruhan, Taycan ni masih lagi mengekalkan DNA rekaan sebuah Porsche. Maksudnya dari jauh kita dah boleh kenal inilah sebuah Porsche dengan penampilan yang sangat sporty, dan cuma apa yang membezakan Taycan dengan Porsche yang dikuasakan oleh enjin biasa adalah dari segi rekaan hadapan dia, terutama lampu ni yang kita tengok ni. Okey, ini lampu dia ialah lampu dikenali sebagai lampu LED matrix. Nampak tu, kelip-kelip kan. Okey, itu adalah matrix. DRL dia ada 4 biji tu, dan di bawah dia ini mungkin juga ada yang kurang suka, dan ada yang review yang tak nampak, macam tak gembira sangat dengan rekaan dia. Tapi ini adalah sebenarnya corong udara yang meningkatkan lagi aspek aerodinamik kereta ini. Okey, di bawah ni kita boleh tengok kemasan karbon, carbon fiber yang original ni, bukannya tanpa stiker. Okey, lepas tu ada sensor dekat sini.
Okey, kita tengok pula sebahagian sisi. Okey, kita tengok pada sini. Okey, ini adalah antara rekaan rim yang ditawarkan kalau korang beli Taycan. Sebenarnya dalam brosur masa nak beli tu ada macam-macam jenis ataupun macam-macam rekaan rim lah. Dan ini antara rim yang paling saya suka. Dan untuk menunjukkan kereta ni memang high performance, dia tengok dia punya brake caliper tu bapak besar warna kuning. Disc brake tu pun penuh rim tu. Punyalah besar kan. Okey, lepas tu dekat atas sikit ini adalah tempat untuk mengecas. Untuk Taycan dia ada dua port pengecasan. Kalau untuk sebelah kanan ni, ini adalah untuk pengecasan biasa. Dan untuk sebelah kiri tu adalah untuk pengecasan pantas yang boleh korang buat dekat Porsche Center, contohnya macam dekat Alaman Damansara. Dan satu lagi kalau kita duduk KL dekat Porsche Sungai Besi. Cermin sisi dia yang ni ada color badan, tapi sebenarnya untuk macam korang tahu Porsche ni dia ada banyak pilihan, sama ada korang nak custom made dengan yang carbon fiber pun ada, cuma sediakan duit je lah. Dan di bawah ni ada kamera. Okay, ada kamera. Dan apa yang membuatkan kereta ni menarik ialah dia punya door handle. Door handle ni macam sedikit tertanam lah. Maksudnya bila kita tu kita just tekan macam ni, dia akan keluar macam tu lah. Dan bila kita tutup at one point, dia akan termasuk balik semula. Bila kita dah tu dia akan termasuk dalam lah. Dan kereta ini sebenarnya dia punya saiz tu dia kecil sikit je daripada Panamera. Dan macam biasa korang boleh tengok dia punya belakang tu, dia punya slope kan, nampak macam sebuah sedan coupe yang kalau tengok macam ni pun dah tahu kereta ni ialah sebuah kereta yang laju. Okey, bahagian belakang Taycan Turbo S ni diserlahkan dengan garisan lampu LED daripada sebelah sini sampailah ke hujung sini. Daripada jauh pun dah boleh tahu ini adalah sebuah Porsche. Dan di bawah lampu LED tu, garisan lampu LED tu ialah logo ataupun perkataan Porsche yang diperbuat daripada kaca. Dan di bawah tu ialah model yang kita pilih. Kereta ni ialah Taycan Turbo S. Okey, dia punya boot dekat sini, button sini kita tekan. Okey, dan dia powered tailgate. Ruang dia tak adalah terlalu besar, dalam 400 liter. Dan macam korang boleh tengok, ni ada dua kabel pengecasan yang diletak kat sini. Dan ada satu volt 12, satu port 12 volt. Dan di ruang sini ada macam tempat mengisi barang lah. Sama juga di sini. Dan ada satu poket kecil, macam bagi saya macam telur kecil, tak tahu tak apa. Dan sini ada satu lagi ruang kecil. Sebenarnya kalau setakat letak kasut tu muat lah. Okey, ini power tailgate, kita tutup ke sini. Alright. Okey, tadi kita dah test turbo punya version. Sekarang saya berada dekat dalam variant yang bawah sikit, iaitu 4S. Dan dia punya drill tu sama untuk acceleration test. Saya rasa benda ni macam kurang sikit je lah power daripada situ, tapi dia punya excitement tu saya percaya still the same. Okey, saya rasa kita dah boleh start. Kita start dengan normal mode, betul bang? Betul, okey. Normal mode dulu. Okay, ready? In 3, 2, 1, go! Wah. Okay, honestly yang ni dia punya G-force dia tak sekuat yang turbo. Serius, saya still boleh tahan lagi lah sebab tadi kita start dengan yang lebih kuat kan. So macam this one is still manageable. Tak rasa terkejut sangat lah macam tu. Tapi dia punya power elektrik ataupun dia punya instant power tu memang boleh rasa dengan sangat ketara lah. Inilah yang benda yang paling best tentang kereta EV lah. Okay, kita dah test dengan normal mode. Kita try pula dengan mode
sport lepas ni. Okay, kita pusing dulu. Okay, ready? In 3, 2, Sport mode. 1, go! Oh. Bunyi dia tu best. Betul. Bunyi dia best tu. Macam sangat apa? High tech. Okey, ujian yang terakhir. Launch control untuk variant Taycan 4S. Tekan brake dulu belah kiri, dah keluar hole, dan sekarang kita tekan pedal minyak dia sampai keluar launch control activated. Ready? In 3, 2, 1, go! Lepas. Oh. Second speed masuk. Brake. Perfect. Okey. Okeylah, itu dia. Saya rasa lepas setengah hari berada dekat Lita Sepang ni, South Track, dan terima kasih kepada Porsche Malaysia ataupun STFP kerana bagi peluang kat Mekanika untuk test drive kereta yang awesome ni, Taycan. Dah try Taycan apa ni, 4S lah, Turbo S, dan macam saya cakap tadi, ini adalah pengalaman yang menarik untuk saya sebagai motoring journalist untuk try kereta elektrik yang pertama saya try ni. Macam saya cakap tadi, ini adalah model yang patut korang pertimbangkan kalau ada duit terlebih bawah bantal ke apa kan. Lebih duit yang macam memang tak nak guna dan ingin enjoy life, and saya rasa kita ni patut ada dalam korang punya wishlist lah. Saya rasa setakat itu saja. Terima kasih kerana memandu. Terima kasih kerana menonton, dan jangan lupa untuk tunggu video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.